Sekali dah. Nah, itu bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sekali lagi kita sama-sama berjumpa di show kita untuk kita membincangkan tentang fiqhul muamalah, di mana kita masih dalam bab al-buyu' al-muharramah. Itulah bentuk-bentuk jual beli dan hal-hal transaksi muamalah yang dilarang dalam syarak. Dan pada sesi yang lalu kita pada sekejap. Selalu pula. Sekejap
Pada sesi yang lalu kita pada pada sesi yang lalu kita bincang tentang jual beli anjing, bai'ul kalbi, di mana ia adalah haram di sisi majoriti para ulama. Dan saya dah kongsi perkara itu secara tak panjang lebar lah, tapi adalah idea am untuk kita tahulah ya. Baik. Yang ke-8 tu ya. Sebenarnya yang ke-9 tu. Sebab nombor 1 tu sepatutnya 1 dan 2 lah, saya buat sekali nota tu. Baik. Jadi yang ke-9 itu jual beli anjing ya. Tak boleh di sisi majoriti. Cuma sebahagian ulama mengharuskan di atas dasar hajat dan keperluan ya. Itulah yang standard dalam mazhab Maliki. Baik, pada malam ini kita nak masuk tajuk yang baru. Di bawah slot jual beli yang dilarang juga, prohibited sales. Itulah jual beli barangan yang haram. Ia disebut sebagai bai' al-muharram. Ya. Di mana sepakat para ulama bahawa barang yang haram tidak boleh dijual beli sama sekali. Ia disebut sebagai bai' al-muharram. Bai' itu jual beli. Al-muharram maksudnya perkara yang haram. Ya, merujuk kepada barangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan masih ingat, tak tahu lah ingat ke tidak kan. Dulu masa mukaddimah dulu. Kerana muamalat ni dia ada dua. Satu mukaddimah kepada muamalah, atau kita boleh kata prinsip am muamalah. Saya ingat 2-3 tahun kita duk bincang bab tu. Definisi muamalah, hukum muamalah, kepentingan muamalah, sumber muamalah, adab muamalah, ya, perbankan Islam. Dan salah satu juga dalam prinsip muamalah ialah elemen muamalah. Ada 4 elemen kita bincangkan dulu. Saya ingat before PKP kot, tak tahu ingat lagi tidak ya. Ada 4 elemen besar dalam muamalah. Pertama ialah elemen harta, yang kedua ialah elemen pemilikan dan hak, yang ketiga ialah elemen akad atau kontrak, dan yang keempat ialah elemen ridha. 4 ni mesti ada dalam mana-mana urusan atau aktiviti muamalah. Sebab itu disebut elemen. Ya, harta, jual beli ke, sewa menyewa ke, gadai menggadai ke, pinjam meminjam ke, melabur ke, betul tak? Ia melibatkan harta. Yang mana kalau tak ada harta, tak adalah semua tu. Itu disebut sebagai elemen. Ya. Yang kedua ialah pemilikan dan hak. Mana boleh kita jual barang orang lain? Bila sebut kita jual, mesti barang kita. Bila kita sebut kita sewakan, mesti barang kita. Maksud ada pemilikan di situ. Ya. Dan ada hak yang perlu ditunaikan. Orang yang jual ada hak yang perlu ditunaikan. Bersabit dengan urusan jual beli yang dia lakukan lah. Bukan kata mentang-mentang dia jual dia lepas tangan, tak boleh, dia ada lagi. Itu kita dah bincang dulu. Ya. Kemudian of course lah elemen kontrak atau akad. Mana ada kita buat transaksi muamalah tanpa akad? Mesti ada akad punya. Tak sebut pun Ustaz. Tak ada buat apa pun. Akad ni tak sebenarnya kita sebut. Ya, memanglah majoriti ulama dahulu mewajibkan sebut. Umpama kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Al-Wasit, buku fiqh mazhab Syafi'i yang famous, sehingga buku fiqh mazhab Syafi'i yang terkemudian tuan-tuan semua berkembang daripada buku Al-Wasit karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Mazhab Syafi'i berkembang tuan-tuan melalui 2 buku. Pertama buku Al-Wasit karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang kedua ialah buku Al-Muhazzab karangan Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi rahimahullah. Kata An-Nawawi, mazhab Syafi'i induk dia 2 buku ni. Of course lah 2 buku ni dia merumuskan buku-buku Imam Syafi'i, buku-buku anak-anak murid Imam Syafi'i, ulama-ulama terawal yang disebut sebagai Ashabul Wujuh, macam-macam lah kan. Tapi at the end of the day, rumusan kepada mazhab Syafi'i sama ada Al-Wasit atau Abu Ishaq Ash-Shirazi Al-Muhazzab. Daripada 2 buku ni dikembangkan sampailah ke hari ni. Ya. Dalam Al-Wasit kata Al-Ghazali rahimahullah, bila kita uruskan apa-apa transaksi muamalah ni, kita kena redha. Sebab tu dia elemen tu, redha ni dia elemen. Dia mesti ada dalam semua urusan muamalah. Tak boleh ada unsur paksaan, al-ikrah sama sekali. Jadi
macam mana kita nak hasilkan redha? Ar-ridha, kata Al-Ghazali, syai'un khafi. Fala budda min lafzin yadullu alaihi. Redha ni benda tak nampak. Betul tak? Dalam hati kan? Maka tidak boleh tidak, ia mesti ada lafaz yang menunjukkan kepadanya. Aku jual, aku beli. Aku sewa, aku terima. Ada ijab qabul lah, maksudnya dengan lafaz. Dulu, sebab itu ulama berpendapat begitu. Kok mana pun mesti lafaz lah dia kata pasal benda khafi kan, kita tak tahu. Jadi nak tahu benda yang khafi tersembunyi ni, kita kena lafaz. Tapi hari ni tidak lagi, ya. Hatta kalau kita lihat peramalan kita pada hari ini tidak sekadar lafaz. Ali Qaradari dalam Tahqiq Al-Wasit, dia ulama muamalat kontemporer lah dia pada hari ni. Saya ingat beberapa bulan yang lalu dia datang Malaysia, orang panggil dia bagi seminar ke apa. Itu pun top scholar juga, international level lah, ya. Dia kata apa-apa urusan muamalat pada hari ini tidak hanya sekadar lafaz, dia boleh sahaja dengan tata cara yang lain. Kadang-kadang isyarat, ya. Kadang-kadang tulisan, kadang-kadang al-badal, sekadar perbuatan saja, ya. Dan banyak lagi cara-cara yang lain. Mana dia kata tak tu pada lafaz, ya. Redha kan. Baik. Jadi nak cerita dalam elemen tu, salah satu elemen yang penting ialah harta, ya? Harta kan. Dan kita dah bincang seluk harta tu, di mana harta ni ada banyak kategori. Yang kita pernah fokus dulu ialah jenis harta dari sudut perspektif syarak, sama ada ia boleh ditransaksikan atau tidak. Ada dua. Pertama disebut sebagai harta mutakawim, yang kedua disebut sebagai harta tidak mutakawim, ya. Harta mutakawim ni ialah harta yang dinilai sah oleh syarak dan boleh ditransaksikan. Itu disebut sebagai harta al-mutakawim, al-mal al-mutakawim ataupun al-amwal al-mutakawimah. Kita belajar muamalat, mula-mula sekali kita belajar tu lah. Dulu pun saya dah kongsi kat sini ni, masa mukaddimah dulu, prinsip am dulu kan. Bila bincang alimah tu, harta ni dia ada dua. Dia ada banyak kategori, tapi yang saya fokus tu. Pertama harta mutakawim, harta yang boleh diurus niaga. Yang kedua ialah harta yang tidak mutakawim, itulah harta yang tidak boleh diurus niaga kerana syarak tidak mengakui nilai dan kedudukannya untuk ditransaksikan. Apa harta yang mutakawim? Banyaklah. Tak tahu pun tak apa. Yang penting yang tidak mutakawim yang kita kena tahu. Apa harta yang tidak mutakawim? Harta yang tidak mutakawim ialah harta yang haram pada zatnya. Najis umpamanya. Najis dia harta juga, ya, dia boleh jadi barangan, tapi dia tidak mutakawim. Darah umpamanya, dia tidak mutakawim. Bangkai, dia tidak mutakawim. Dah hal seumpama itu. Jadi yang dimaksudkan dalam bab ni, jual beli produk yang haram ialah jual beli produk yang tidak mutakawim. Ada hubung kait dengan mukaddimah yang kita belajar dulu. Harta ada dua kan, mutakawim banyaklah, yang tidak mutakawim. Yang mutakawim ni yang diakui sah oleh syarak, unlimited, apa-apa saja. Yang kita kena tengok yang tidak mutakawim, yang tidak diakui oleh syarak. Kita tak boleh buat transaksi. Of course lah najis atau benda-benda kotor yang lain. Dulu abang tanya pasal najis haiwan tu kan. Jadi ulama yang melihat ia najis tak boleh dijual beli lah, kerana dia kata ini najis. Najis tidak mutakawim, ya. Yang ini dimasukkan juga dalam bab ni, jual beli haram, yang ni jual beli produk yang tidak mutakawim lah. Masuk ataupun dengan arti kata lain, jual beli produk yang haram pada zatnya, ya. Harta tidak mutakawim yang tidak boleh dijual beli, yang dimaksudkan dalam bai' muharram ini ialah harta yang haram pada zatnya, seperti najis, seperti darah, seperti bangkai dan seumpamanya, ya. Kerana harta ni pun dari sudut haram dia ada dua. Satu haram lizatihi, kalau tidak mutakawim tu lah, najis, darah, bangkai, ya. Tak boleh transaksi lah kalau betul-betul najis lah. Satu lagi dia panggil haram li ghairihi, dia haram juga, tapi dia bukan haram zatnya, tapi haram kerana perbuatan kita, aktiviti kita. Itu haram juga tu, tapi dia haram bersebab, haram kerana faktor luaran, ya. Duit, contoh duit. Apa hukum duit? Duit harus, dia harta yang mutakawim, tapi dia boleh jadi tidak mutakawim bila dia diperolehi dengan cara yang haram. Duit asalnya harus,
Bila kita curi, duit itu tukar jadi haram lalu. Itu disebut sebagai haram li ghairihi. Haram dengan sebab ia dicuri. Ya. Jadi bila kita curi duit itu, haramlah kita guna. Kerana harta yang haram tidak boleh dimiliki. Kita bincang dulu. Dan tak boleh digunakan untuk apa-apa manfaat. Ya. Nampak? Ada orang tak nak pergi masjid. Pasal apa tak nak pergi masjid tu? Oh, masjid tu buat daripada duit loteri tu. Ya. Buat masjid lain pula sebelah. Masjid ni tak ada orang pergi. Pasal orang tahu masjid ni salah seorang penderma dia ialah token loteri ke, ataupun dia dapat duit daripada judi, dia bagi masjid. Betul ke tu? Tak betul. Pasal duit ni dia bukan haram li zatihi, dia haram li ghairihi. Ya tak? Dia boleh diharus, dia boleh diharam, dia boleh diharus balik. Ya. Dia curi duit di bank 10,000 contohlah. Berhenti tepi jalan beli nasi lemak. Bila dia beli nasi lemak, duit yang dia curi itu haram. Asalnya haruslah kan, tapi jadi haram dengan sebab dia curi. Bila dia buat transaksi yang lain, dia ambil nasi lemak, duit tu jawi ke makcik Kiyah, makcik nak ke, nasi tu pula jadi haram. Duit dia halal dah. Makcik nak boleh ambil duit tu, walaupun dia tahu duit tu duit curi. Makcik, saya beli ni duit saya curi tadi di bank tau. Kalau saya jadi makcik nak, saya kata, suka hati awak yang curi, saya jual nasi, saya akan ambil duit tu, saya akan bagi nasi tu kat dia. Ada ulama kata kalau kita tahu duit ni daripada sumber yang haram, kita tak boleh melakukan urusan jual beli dengannya. Tapi saya kira sebahagian besar lain membenarkan. Dan itu kita amalkan dalam konteks hari ni. Peniaga-peniaga hari ni tuan-tuan, kalau dia tak ambil kad kredit konvensional, macam mana dia nak berniaga? Pasal apa? Fatwa semasa hari ni membenarkan kita ambil duit walaupun daripada sumber yang tidak halal. Kad kredit konvensional confirm riba. Kalau tuan-tuan nak pegang betul-betul, ulama yang kata tak boleh, unfortunately yang standard dalam mazhab Syafi'i pun tak membenarkan sebenarnya. Kalau kita tahu duit tu haram, kita tidak boleh berurus niaga dengannya. Kita nak jual ke dia, kita tahu duit dia tu duit haram, kita tak boleh jual. Tapi kita tak guna pakai hari ni. Yang kita guna pakai ialah itu urusan dia, bukan urusan kita. Kita jual saja. Bila berpindah haja transaksi, maka hukum harta termasuk wang itu sudah bertukar sama sekali. Yang kita buat, kita jual, kita ambil. Kita jual nasi ke dia, kita ambil duit. Duit dia tu jadi halal dah bagi pihak kita. Nasi yang dapat ke dia tu pula jadi haram. Ya tak? Jadi begitulah nak cerita. Ya? Jadi soal haram li zatihi, haram li ghairihi ni kadang orang tak faham juga. Nampak? Pasal apa tak pergi masjid tu? Pasal masjid tu dibuat daripada duit yang haram. Okey je. Boleh aja duit masjid dibuat daripada duit yang haram. Pasal apa tak boleh? Majlis Agama Islam Selangor baru-baru ni buat kempen kepada orang ramai supaya duit-duit yang tak patuh syarak diberi kepada Baitul Mal. Saya dalam grup ustaz-ustaz under daerah Petaling lah, kita ada grup kita. Memang Majlis Agama buat kempen lah, duit-duit yang tak patuh syarak, mana tahu kan tuan-tuan simpan kat konvensional ke, bukan curi lah. Kok ada duit judi ke, duit apa, of course lah yang melibatkan konvensional apa semua kan. Tuan-tuan simpan duit kat konvensional, dividen dia tu tuan-tuan tak boleh ambil, habis tu nak letak kat mana. Jadi dia buat kempen tu nak. Dan duit tu digunakan of course lah untuk bagi kemungkinan kat fakir miskin, kemungkinan untuk program-program yang bermanfaat pada masyarakat. Silat-silat kalau tuan-tuan orang yang ambil ataupun terima bantuan daripada Majlis Agama, boleh jadi tuan-tuan dapat duit daripada zakat dan boleh jadi juga daripada duit tak patuh syarak ini. Begitu takkan dikira tuan-tuan makan duit haram kot. Tak. Pasal duit-duit ni dia haram li ghairihi. Dia haram bersebab dia boleh bertukar daripada satu masa ke satu masa setelah aktiviti muamalah yang lain dilakukan. Dia curi haram. Bila dia beli saja, dia dah jadi halal kepada penerimanya. Ya. Dan begitulah hal-hal yang lain. Jadi soal haram li ghairihi dia tak ada isu. Nampak? Macam kes masjid tadi kan. Kalau dia derma, dia is okay. Of course lah kalau dia derma tu untuk niat pembersihan, lebih-lebih lagi lah dibolehkan. Kerana duit-duit yang haram ni tuan-tuan, salah satu cara kita nak buat pelepasan diri ialah dengan kita sedekah. Kita boleh bagi Baitul Mal.
kita pula juga boleh bagi kepada fakir miskin, atau kita sedekah pada masjid dan surau yang melibatkan kemaslahatan am orang-orang Islam. Ya, jadi kita tak tahu kalau dia derma kat masjid itu dia derma saja-saja kok. Kalau dia derma saja boleh, okey. Of course lah kalau dia memang buat pelepasan. Yalah, lebih-lebih lagi lah boleh. Kita ada duit tak patut syarat banyak kan. Kita bagi kat orang fakir miskin. Tak nak bagi Baitul Mal, kita bagi kat jiran kita ke mana tahu kan. Memang tak syarat kita bagi tahu. Takut-takut timbul was-was pula ke dia. Saya nak sedekah kat awak ni 1,000. Duit ni duit saya riba ke apa kan. Duit judi ke apa. Tak perlu cakap. Dan kalau cakap sekalipun fakir miskin tu boleh ambil. Boleh ambil. Pasal dia sudah disedekahkan untuk niat pembersihan. Memang boleh. Cuma kalau kita cakap kak, dia was-was lah pula. Nak makan ke tak boleh makan. Ya tak? Anak dia tak ada knowledge. Dia tak tahu. Kalau saya orang bagi, saya ambil aja. Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW, orang jemput dia pergi makan kenduri. Kebetulan yang buat kenduri itu memang seorang pemakan riba. Tak tahulah dia ni kerja buat dia makan riba saja ke atau ada kerja-kerja yang lain. Ibnu Mas'ud pergi. Dan bila orang tanya dia, pasal apa engkau pergi? Dia tu kuat makan riba tu. Apa jawab dia? Jawab Ibnu Mas'ud, apa yang diberi padaku ialah sedekah. Wa ithmuhu alaihi. Dosa dia riba tu dosa dengan Tuhan. Ya. Sama jugalah dengan Rasulullah SAW. Nabi tak boleh makan sedekah atau zakat. Zakat ulama sepakatlah Nabi tak boleh ambil zakat. Tapi kalau sedekah ni ulama khilaf. Nabi ni boleh ambil sedekah atau tidak? Ya. Kalau hadiah sepakat ulama Nabi boleh ambil hadiah. Sebagaimana sepakat Nabi tak boleh ambil zakat. Tapi sedekah Nabi boleh ambil ke tidak? Sebahagian kata Nabi boleh ambil. Dan sebahagian lain kata sedekah pun tak boleh. Kalau niat sedekah Nabi tak boleh ambil. Ya. Tapi pernah Nabi SAW seumpama yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih, Sahih Bukhari tak silap saya atau Muslim, daripada Aisyah, di mana Nabi nak makan, tengok ada daging. Daging, Nabi jarang makan daging kan. Kata ada daging. Nabi pun tanyalah, daging daripada mana ni? Aisyah kata daging ni Barirah bagi. Tapi wahai Rasulullah, daging ni daging zakat. Orang bagi kat Barirah tu zakat. Tiba-tiba Nabi memakannya dan Nabi berkata, huwa li sadaqah wa alaihi zakatun. Huwa alayya hadiyatun walaha sadaqatun atau kama qala. Nabi kata orang bagi pada Barirah tu zakat. Barirah bagi kat aku sedekah. Dia sudah bertukar. Ya. Kalaulah harta ini tidak bertukar dengan transaksi yang dilakukan, of course lah dia stay dengan status zakatnya dan Nabi tak boleh makan sama sekali. Tapi siapa Nabi makan? Sebab hak dia dapat tu bagi pihak dia zakat lah. Tapi dia hak bagi kita sedekah, nampak? Jadi harta haram li ghairihi ni dia boleh berubah daripada satu masa pada satu masa melihat kepada transaksi yang dilakukan. Jadi tak payah belik lah. Ya. Yang kita nak sebut hari ni ialah haram li zatihi, itulah haram pada zatnya. Itulah yang kok mana pun dia memang haram lah dan tak boleh ditransaksikan sama sekali. Ya. Kerana Rasulullah SAW sebut dalam beberapa hadis, antaranya hadis yang paling masyhur dalam bab ni itulah hadis Bukhari dan Muslim pada Jabir, di mana kata Jabir radhiyallahu taala anhu ketika pembukaan Mekah tahun ke-7 atau ke-8 Hijriah tu, Nabi kata innallaha harrama bai'al maitah. Jabir kata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama bai'al khamri wal maitah wal asnam wal khinzir. Faqalu ya Rasulullah, inna shuhuma maitah yutla bihi sufun yudham bihi julud wa istasbih biha an-nas. Faqala an-nabi la huwa haram. Qatalallahu al-yahud haramallahu alaihim shuhumal maitah fa'ajmaluha wa ba'uha fa'akalu samanaha atau kama qala. Nabi kata Allah Ta'ala mengharamkan jual beli apa nama tu? Al-khamr, arak. Arak haram li zatihi. Zat dia tu memang haram. Kok mana pun memang tak boleh transaksi lah. Ya. Al-maitah, bangkai. Sama juga. Bangkai kok mana pun tak boleh transaksi. Transaksi ni tuan-tuan bukan yang commercialize je tau, bukan jual beli, bukan sewa menyewa, pinjam saja tau.
termasuk juga hadiah atau nak sedekah pada orang pun tak boleh. Kita bawa kereta, langgar lembu, mati lembu tu. Ini lembu ni orang tak boleh makan ni, ambil lah. Member ada acong kat sebelah rumah, kita bagi dia. Kita tak jual, kita bagi free. Boleh tak? Tak boleh, kerana dia bangkai najis dan dia tak boleh ditransaksikan. Sama ada yang bersifat commercialize, macam kita jual beli dapat duit kan, atau kita bagi saja pun tak boleh. Kita tahan kalau hutang tahan apa tu dia panggil, perangkap. Nak tahan kijang, masuk si babi hutan. Mati babi hutan tu kan. Ni sayang ni, kalau kita bagi kat member kita, boleh dia makan kan, membazir ni. Boleh tak? Tak boleh. Jual lebih-lebih lagi tak boleh, sepakat para ulama. Tapi kalau kita bagi makan, majoriti melarangnya, kerana dia haram bukan saja untuk dimakan kepada orang Islam, tapi hakikatnya dari sudut syaraknya dia haram juga untuk dimakan oleh orang lain, termasuk non-Muslim. Cuma kalau dia makan bagi syarak, bukan kata tak berdosa. Dia sebenarnya hukum hakam ni tuan-tuan, bukan hanya wajib pada orang Islam. Kita wajib semayang, orang bukan Islam wajib semayang juga. Dan dia tak berdosa, dia berdosa kerana tak semayang. Tapi kalau dia semayang pun tak sah. Tapi insya-Allah dia berdosa. Dia sudut hukum syarak je, dia tak wajib. Ya. Itu majoriti para ulama, termasuk standard mazhab Syafi'i. Allah Taala kata, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Esok-esok orang kafir bila masuk neraka, Allah Taala tanya dia, pasal apa kau masuk neraka saqar ni? Dia kata kami dulu tak semayang. Orang kafir memanglah tak semayang, tapi dia diazab kerana tidak solat. Jadi depa bukan hanya diazab kerana tak beriman, tapi kerana tidak melakukan ibadah yang diperintahkan Allah. Perintah semayang ni bukan untuk kita saja, untuk semua orang sebenarnya. Kan? Orang bukan Islam dia tak bayar zakat. Memang dia tak wajib zakat, tuan-tuan. Member bilioner, bila dia masuk Islam, sebagaimana dia tak perlu qada semayang masa dia zaman non-Muslim dulu, dia juga tak perlu qada zakat yang wajib ke atasnya. Masa atau dia tak perlu juga bayar zakat zaman dia tak payah. Ya tak? Pasal syarat zakat ni seumpama ibadah yang lain, dia mesti Islam. Orang bukan Islam tak wajib zakat. Tapi kalau nak bagi tak boleh ambil. Tapi kita nak suruh dia bayar zakat tak perlu. Dia macam ibadat. Zakat ni dia anda ibadat, walaupun dia ada hubung kait dengan harta. Ya. Jadi bila dia masuk Islam, dia tak perlu bayar zakat tu. Pasal zakat tu dia syarat untuk zakat dia mesti Muslim. Tapi esok-esok Allah Ta'ala tanya dia, dan Allah Ta'ala azab dia kerana tak menunaikan zakat. Allah Ta'ala kata fawailul lil musyrikin alladzina lam yu'tuna zakah. Allah Ta'ala kata fawailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Nerakalah bagi orang musyrikin kerana mereka tidak menunaikan zakat. Itu Allah sebut. Mereka wajib juga zakat di sisi Allah. Tapi dia sudut hukum syarak taklifi ni dia tak wajib lah. Di sisi Allah dia wajib, dan dia akan diazab oleh Allah kerana tak melakukan ibadah-ibadah itu. Sama dalam kes benda-benda haram ni pun, hakikatnya mereka pun tak boleh minum arak, mereka pun tak boleh makan babi, dan mereka berdosa kerana melakukan benda itu di sisi Allah. Tapi kita tak boleh lah nak hukum mereka. Orang Islam kita boleh hukum, tuan. Dia tidak terikat dengan hukum syarak. Adapun di sisi Allah, mereka tetap berdosa. Itu pendapat majoriti, termasuk standard mazhab Syafi'i. Jadi balik pada yang tadi, walaupun kita tak boleh makan babi, kita tak boleh bagi mereka. Jual confirm tak boleh, bagi pun tak boleh, kerana dia harta yang tidak mutakawim. Bukan hanya tidak boleh diuruskan dengan urusan yang boleh bawa hasil atau keuntungan seperti wang, tapi juga tak boleh dihadiah-hadiahkan, disedekah-sedekahkan, diberi percuma, tak boleh. Ya. Baik. Jadi hadis tu Nabi kata Allah Ta'ala mengharamkan arak, haram zatnya, ya. Bangkai juga haram zatnya, tak boleh buat apa-apa pasal dia tidak mutakawim. Al-asnam, asnam ni apa? Berhala, ya. Dan ujung tu Nabi kata al-khinzir, ataupun Nabi kata khinzir dulu baru asnam, ya. Babi, babi pun sama juga.
Babi ni harta yang tidak mutakawim, haram pada zatnya. Haram pada zat ni dia tidak banyak. Dia berkisar pada hal seumpama itu, najis, bangkai, arak, ya. Jadi sahabat pun tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa pendapatmu? Kami kadang-kadang guna juga lemak-lemak bangkai untuk jadi bahan bakaran, untuk dijadikan minyak, digunakan pada kulit, dan kadang-kadang kami guna juga untuk menampal kapal-kapal kami yang bocor. Tak tahu dia guna lagu mana. Tapi ada fungsi dia lah. Maka Nabi kata la huwa haram. Nabi kata tak boleh, ia adalah haram. Ya. Majoriti ulama kata haram di sini tak boleh jual beli lah. Tapi kalau kita guna boleh. Kita guna tak haram. Yang tak boleh kita jual beli yang boleh menghasilkan wang. Maksudnya kita nak guna arak untuk buat pembersihan, nak bersih najis apa boleh. Guna boleh. Yang tak boleh kita jual. Ataupun kita bagi pada orang yang menyebabkan dia makan, dia jual dan seumpamanya. Ya. Tapi kalau semata-mata guna untuk kita sendiri, tidak mengapa. Ya. Macam najis kambing kan. Kalau ikut mazhab Syafi'i jual tak boleh. Tapi kalau kita ambil najis tu, kita tabur kat rumah kita, letak bawah pokok apa untuk jadi baju boleh. Apa? Najis ni untuk kegunaan sendiri, untuk benda-benda manfaat boleh. Nak jual tak boleh. Ya. Cerita dia begitulah ya. Ada ulama kita macam Al-Imam Ibnu Muzir katanya ajma'u ala tahrim bai' al-muharram. Sepakat para ulama tak boleh kita jual beli benda-benda yang memang disepakati haram lah. Maka tak boleh sama sekali ya. Itu satu bentuk jual beli. Dan sebenarnya kalau kita bincang yang kuliah yang lalu, jual beli anjing pun majoriti kata tak boleh jual beli selain dia dinaskan oleh Nabi secara spesifik. Hadis saya dah baca last kuliah hari tu, ia juga termasuk dalam bai' al-muharram, kerana anjing adalah haiwan yang haram kerana ia melibatkan najis. Kita jual beli anjing daripada luar negara untuk kegunaan domestik, kita tak pakai kontrak dalam mazhab Syafi'i lah. Kita pakai kontrak dalam mazhab Maliki, di mana mereka membenarkan jual beli anjing untuk hajat dan keperluan-keperluan tertentu. Habis itu takkan nak dapat anjing percuma, ya tak? Kita mesti beli kan. Jadi kalau kita pakai mazhab Syafi'i, haram lah, berdosa lah. Maka ada keperluannya. Ya? Sama juga tuan-tuan, najis-najis haiwan yang abang pernah tanya dulu. Bagi sebagian ulama, dia melihat ia harta yang tidak mutakawim, guna untuk manfaat sendiri boleh buat baja dan seumpamanya, tapi tak boleh dijual beli. Tapi fatwa semasa, saya ingat ramai yang membenarkan, termasuk Ali Qaradari pun dalam Tahqiq Al-Wasit dia kata walaupun dulu-dulu itu pendapat minoriti Hanafi, tapi katanya allazi yazhar rajhanuhu at-ta'lil bil hajah. Tapi yang kita lihat rajih hari ni, najis-najis haiwan terutama yang halal dimakan ni lah, dia boleh dijual beli kerana ada manfaat dan hajat yang tertentu. Of course lah untuk dibuat baja. Saya lihat fatwa kotor pun dia kata boleh. Ya? Mana kalau tuan-tuan nak jual boleh lah. Cerita dia gitu lah kan. Baik, itu satu bentuk jual beli ya. Jual beli benda yang diharamkan. Ada nak tanya apa-apa tak? Ada soalan? Buka soalan dulu lah. Bukan dah azan kah? Nak azan dah pun. Apa dah? Oh, anak cakap macam laju sikit lah. Laju lah. Nak isyak lah. 10 minit lagi. Ada soalan tak? Ada soalan? Ada nak tanya apa-apa? Jadi? Hibah dengan faraid. Bismillah. Apa beza hibah dengan faraid? Beza? Ya. Hibah ni ialah pemberian semasa kita hidup. Ya. Al-i'ta' fi halil hayah. Itu hibah. Ya. Adapun faraid ialah pemberian setelah kita mati secara wajib oleh syarak. Hakikatnya Allah Ta'ala yang bagi, tapi sebenarnya dia daripada harta kita dapat ke anak kita apa gitu. Ini macam kita bagi jugalah. Dan dia benda yang wajib lah. Maksudnya tak ada option. Hibah dia ada option, awak nak bagi ke awak tak nak bagi, tak apa, pasal hibah ni satu pemberian secara sukarela dan dia mesti semasa hidup. Faraid ni bila kita mati, kok mana pun harta kita memang kita tak bagi, pasal kita dah kena tanah dan kubur lah. Tapi harta kita tu dibahagikanlah kepada waris-waris ada, macam kita bagi jugalah.
secara indirect. Dia pemberian yang wajib lah kepada waris-waris daripada Allah, dan si mati juga sebenarnya. Kepada ni lah penanggung pusaka lah, dia ada beza. Okey, kita bagi masa kita hidup. Ni pun banyak orang buat. Saya ada, ataupun kita ada ramai kawan-kawan, dia hibah siap-siap kan ke anak dia apa gitu ni. Member kita ada 3 orang anak, dia ada 3 rumah. Dia bagi 3 rumah ni ke anak dia. Ada 4 rumah. 1 rumah yang duduk sekarang dia bagi isteri dia. Kemudian 3 lagi dia bagi kepada 3 orang anaknya. Unfortunately 3 anak dia perempuan. Jadi dia bagilah masa hidup. Dan dia siap tukar nama apa gitu ini. Itu hibah lah. Tak susah. Mana kita dah bagi ke dia, kita pun tukar nama apa gitu gini, selesai. Dia pun dah duduk rumah tu, selesai. Dia isu dia ni, kalau kita bagi mulut tak buat apa-apa, maka susah lah kan. Tapi kalau dah bagi siap-siap, okey lah. Of course lah, kalau dah tukar nama, itu dah panggil hibah. Kalau faraid mati baru. Kalau kita tak hibahkan masa hidup, bila kita mati, harta tu tertakluk kepada faraid lah. Setelah ditolak hutang, setelah ditolak pengurusan jenazah kita, ditolak hutang, dah wasiat, kemudian pergilah faraid. Memang ada beza lah. Cerita dia gitu lah. Boleh? Nak tanya beza je. Harta sepencarian. Okey, harta sepencarian ni sebenarnya ia satu kaedah pembagian harta kepada suami jika kematian isteri, atau isteri jika kematian suami, menurut peraturan dan undang-undang tempatan. Dalam syarak tak ada, dalam fiqh tak ada in spesifik. Kalau tuan-tuan nak buka buku fiqh yang lama, yang baru apa itu ini, nak cari harta sepencarian, saya pun tak tahu dalam istilah bahasa Arab harta sepencarian tu apa. Pasal memang tak ada. Malaysia je ada, tak tahulah kok negara lain ada. Dan dia pada asalnya daripada adat pepatih sebenarnya. Tapi saya tak tahulah semua atau tidak. Sebahagian besar negeri-negeri Malaysia telah mengenakkan harta sepencarian. Maksudnya bila kita mati, isteri kita boleh tuntut harta sepencarian daripada suami. Begitu juga suami boleh tuntut harta sepencarian daripada isteri. Menerusi proses mahkamah lah. Ada peruntukan tu. Maksudnya boleh lah. Ada slot tu. Nampak? Jika dia boleh buktikan bahawa harta tu dia sama-sama cari dengan isteri, walaupun dia tak bekerja, si rumah boleh. Yalah, suami mati, isteri dapat sikit je kan. Jadi kalau dia claim harta sepencarian, dia dapat lebih lah sikit. Ada slot tu, boleh. Walaupun ada isu sebenarnya, ada isu kerana dia clash dengan faraid. Ya tak? Jadi bila seorang tu mati, Islam dah peruntukkan faraid, mu banyak ni, mu banyak ni, mu banyak ni, mu banyak ni. Tiba-tiba mari pula harta sepencarian di atas uruf. Isteri yang patut dapat banyak ni, dia dapat banyak. Jadi macam dia overcross, dia overrule faraid yang ada. Jadi adakah uruf boleh nak kata sailang kan, tak boleh juga kan. Dia boleh apa? Boleh, susah nak ayat. Adakah hukum yang berasas pada uruf ini dia boleh overcross, dia boleh overrule, atau dia boleh ni kepada sistem faraid yang sudah tetap dalam agama? Ada ketetapannya. Itu satu isu juga. Ala kulli hal, dia orang kata apa, dia enamekan, maka dia berjalan lah. Mana boleh lah. Dan kalau kita lihat menurut undang-undang syariah kita, dia sah lah. Saya belajar dulu undang-undang syariah masa masters. Memang harta sepencarian telah dienamekan, diterima secara uruf, dan of course lah telah dijadikan undang-undang. Maka jika kita ikut seorang itu, dia dibenarkan. Ada isu sikit-sikit tu biasalah. Mana ada tak ada isu hukum hakam syarak ni, undang-undang furak kan. Jadi boleh lah. Nampak? Ada soalan lagi? Apa? Suri rumah pun boleh. Boleh untuk harta sepencarian. Of course lah, kalau dia sama-sama beli, lagi boleh. Dan ada kelebihannya juga, dapatlah bantu
menambahkan lagi harta isteri jadi tinggalkan. Ya. Okey je, saya tak ada isu dengan harta pencarian ni. Ya. Ya. Ha? Aha. Okey. Fatwa semasa boleh jual, boleh jual. Ha? Okey. Boleh beli. Boleh beli dan boleh jual. Ikut fatwa sebahagian besar ahli-ahli semasa lah. Jika ia dimunafaatkan untuk baja. Ya. Sementara dia melibatkan najis haiwan yang halal dimakan. Najis yang halal dimakan ni dia lebih ringan berbanding najis haiwan yang tidak halal dimakan. Ya. Sebenarnya najis ni halal dimakan ke tak halal dimakan, kalau dia boleh dimanfaatkan, dia boleh ditransaksikan. Itu yang kita lihat dalam fatwa semasa, termasuk yang ditahqiq oleh ataupun yang dipilih oleh ulama kontemporer lah, macam Ali Qaradari. Pasal hari ni dia tak boleh kita nak samakan dengan zaman dulu. Ya. Ya. Kopi. Aha. Okey, sebenarnya apa yang kita makan, kalau perut kita dah hadam, dia dah jadi benda lain, AKA jadi najis. Memang dia tetap najis lah, dia jadi haram li ghairihi lah. Ya. Sorry, dia jadi haram li zatihi lah. Makan nasi tu jadi tai, memang tak boleh lah. Ataupun apa-apa lah kan. Tapi kalau kita telan shilling, tiba-tiba shilling tu keluar, Pak melekat kat shilling tu najis, tapi shilling tu tak najis. Sama dengan kopi tu pun. Kopi tu makhluk tu makan, apa nama, musang kan. Dia makan, dia keluar kopi. Dia tak hadam lagi. Sebenarnya dia ambil kopi tu, dia basuh-basuh, dia proses jadi kopi. Tapi hakikat ni dia tak jadi najis. Sebab tu fatwa macam Indonesia membenarkan. Fatwa kita pun, Dr. Zul Wilayah, Mufti wilayah dulu 3-4 tahun lepas ada keluarkan fatwa tentang kopi, dipanggil apa? Kopi luwak kan? Luwak. Dia kata kopi tu harus kerana dia bukan najis. Ya. Saya pun tak pernah makan kopi, tak tahu sedap ke tak sedap. Kata sedap. Boleh je, boleh, tak ada masalah. Azan lah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. اللهم رب هذه الصلاة القائمة محمد وبعثكم الجمعة اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. Okey, baik. Jadi tak boleh jual beli benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul, yang disebut sebagai bai' al-muharram. Tertaluk dalam konteks yang sama seperti jual beli anjing, dan juga jual beli kucing juga sebenarnya. Kerana kucing ini juga termasuk di kalangan haiwan yang tak boleh dijual belikan, di sisi sebahagian ulama lah. Kerana ada hadis Nabi melarang, nahan Nabi an bai'il kalbi was sinur. Kata Jabir dalam Sahih Muslim, Nabi melarang jual beli anjing dan sinur. Sinur ni ialah kucing lah. Sebab itu segelintir memang mengharamkan jual beli kucing. Antaranya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Konteks ulama kemudian seperti Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Dan mungkin lagi ada sebagainya lain. Walau bagaimanapun majoriti mengharuskan, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i lah. Dan sebagai lagi memakruhkan. Kerana dia kata kucing ni dia tak macam anjing. Dia haiwan yang sering bersama kita. Orang sering meminjam-minjamkan, menghadiah-hadiahkan, kata An-Nawawi ya. Tapi dia tak nafikanlah ada segelintir ulama termasuk di kalangan sahabat Nabi yang mengharamkan jual beli kucing ya, seperti Mujahid, Atha, dan termasuk Jabir sendiri yang meriwayatkan hadis itu. Tapi dia kata ala kulli hal, sebagian besar ulama mengharuskannya ya. Cuma kita lihatlah, kalau yang disepakati memang tak boleh lah. Tapi kalau ada khilaf sikit sebanyak, mungkin ada keperluan-keperluan tertentu, hajat-hajat tertentu, maka kita kata that is okay. Pasal muamalat ni ada benda kita boleh tolak ansur, ada benda tak boleh ya. Dan most of all perkara-perkara yang melibatkan khilaf tu, kita lihatlah di atas keperluan, hajat, dan afwalah kemaslahatan tertentu ya, insya-Allah taala. Ada nak tanya apa lagi tak? Ada soalan lagi? Banyak soalan, kena belanja Tom Jerry depan ni. Ada tanya? Tak ada soalan? Habis dah? Habis kita semayang ha? Saya kalau start tajuk baru lagi setengah jam Apa? Ha? Ha? Kalau isteri kita boleh menggunakan nama dia sendiri. Dan bayaran semua dia gitu. Harta sepencarian ni kita kena tuntut kat mahkamah. Kita tak boleh determine ni harta pencarian, tak boleh. Harta pencarian ialah kita buka file, pergi jumpa lawyer syar'i, kita nak buat tuntutan harta sepencarian. Dia akan buka file, pergi mohon kat mahkamah syariah, dan dia akan dia akan uruskanlah benda tu. Tak kisahlah rumah tu nama isteri ke, dia yang bayar ke, tak kisah. Boleh dibincangkan lah ya. Nampak? Dia tak tertentu kepada, kalau semua harta tu nama suami pun, ya tak? Bila suami tu dah mati, first dia akan faraid lah. Faraid. Kemudian after that isteri pergilah mohon pula ke mahkamah untuk dapat ekstra daripada harta peninggalan suami atas lot ataupun dia buat pertukaran harta sepencarian. Itu saja ya. Boleh lah. Mana tahu isteri dapat lebih kan. Ada kebaikan untuk isteri dan suami juga. Pasal sebagaimana isteri boleh mohon harta sepencarian suami, suami pun boleh mohon harta sepencarian isteri. Ya. Sebab kita nak faham tuan-tuan, dia harta ni, asal-asal harta, kalau harta suami dia milik suami, kalau harta isteri dia milik isteri. Melainkan harta yang sah kita miliki secara pensyarikatan ataupun secara usaha sama. Nampak? Lain pada tu dia kena naik mahkamah. Walaupun harta tu dah nama suami, ala kulli hal dia kena ada proses tertentu lah. Bukan kita boleh determine awal-awal apa tidak. Kita nak cerita in detail pun kita pun tak tahu kan. Pasal benda ni dia tertaluk kepada urusan di mahkamah syariah. Ya? Tapi peruntukan tu ada. Boleh. Ya? Tak ada masalah sama sekali. Ya? Cukup tu. Aku Qul Azhar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next nanti kita masuk lagi jual beli yang dilarang oleh Allah
yang paling dekat ialah bai' an-najash dan bai' al-ainah. Itulah jual beli najash dan jual beli ainah, ya. Najash ni mungkin tak berlaku sangat, tapi ainah ni ada dilakukan, terutama di perbankan lah, di mana dulu-dulu kalau tuan-tuan buat pembiayaan di bank-bank Islam, paling dekat dengan bank rakyat lah, kontrak yang dibuat itu ialah kontrak ainah, ya, bai' al-ainah lah. Dia panggil jualan dua pihak. Hak dia buat tu lah, ya. Technically macam tu lah, ya. Tapi sekarang dia tak pakai bank ainah lagi, dia pakai bank tawarruk lah, murabahah komoditi, ya. Maksudnya dia dah beralih lah daripada jual beli ainah ni, dia khilaf. Setahu saya majoriti mengharamkan, hanya mazhab Syafi'i yang mengharuskan. Jadi dia gunalah kontrak tu. Hari ni dia tak pakai kontrak tu lagi, dia dah ada mekanisme baru, dia pakai komoditi murabahah yang banyak tu pakai dalam urusan-urusan lain juga, ya. Macam Ar-Rahnu lah tuan-tuan. Dulu Ar-Rahnu dia pakai kontrak pinjaman dan ujrah, tapi hari ni dia pakai kontrak murabahah juga, ya. Ada lagi yang buat kontrak pinjaman kor, tapi macam sini kita ada dua kan, kita ada Ar-Rahnu Habib Jewel, Ar-Rahnu Express sebelah Bank Islam tu, dia masih pakai kontrak pinjaman. Kemudian dia ambil upah di atas emas yang tuan-tuan simpan tu lah. Tapi kalau yang sebelah bank rakyat tu, dia pakai komoditi murabahah. Sebenarnya tuan-tuan tidak meminjam daripada mereka, tapi tuan-tuan dapat komoditi yang Ar-Rahnu tu jual untuk dapatkan duit untuk diberikan kepada tuan-tuan. Dan kadar bayaran balik pun tak sama antara Ar-Rahnu Express dengan Ar-Rahnu Felda tu. Yang sebelah bank rakyat tu kan, itu under Felda punya. Ya, dan isteri saya kerja kat situ. Ya, insya-Allah taala kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah.